1 tahun, dalam tempoh setahun hingga 2 tahun begitu, mereka akan mula untuk, dan kita sudah boleh mula sebenarnya untuk berikan mereka memegang seperti pensel sebenarnya. Cakap tentang pensel, saya bagi contoh yang mudah lah. Bila kita bagi anak kita yang berusia setahun, 2 tahun, bila kita bagi mereka memegang pensel, selalunya pensel kayu lah, pun saya cuma ada pensel tekan-tekan yang di sini. Okay, kita akan perhati, kita tengok macam mana anak kita memegang pensel ketika itu. Selalunya mereka akan memegang seperti ini. Okay, namanya anak-anak kita bila memegang pensel dengan cara macam ni, ini kita panggil sebagai cylindrical grabs. Cylindrical grabs. And then seiring waktu berjalan, ini tidak hairanlah bila anak kita, jangan pula kan kita baru je bagi dia pegang pensel usia setahun. Salah, bukan macam tu caranya nak, bukan macam tu. Tidak boleh lah kan. Memang mereka baru nak explore, baru nak kembangkan kemahiran motor halus jari jemari mereka, tangan mereka nak berkawan dengan objek pensel yang mereka baru pegang kan. Jadi tak salah, mereka memang akan memegang secara macam ni kan, secara cylindrical grabs. Okay, ketika mereka dalam usia 2 hingga 3 tahun, mereka akan bertambah baik, getting better cara pemegang pensel mereka, bukan sudah secara cylindrical grabs, tapi secara digital grabs yang macam ni. Boleh nampak tak? Secara digital grabs. Daripada awal cylindrical grabs yang macam ni, memegang pensel, menulis yang macam ni, mereka sudah akan mula memegang secara digital grabs yang macam ni pula kan, menulis. Jadi tak apa, kita bagi je mereka biarkan mereka menulis dengan caranya mereka sendiri. Sebab seiring waktu berjalan mereka membesar, maka akan ada perubahan lah daripada cara mereka menulis. Baik, kita teruskan ketika mereka telah masuk dunia kanak-kanak pula, dalam usia 3 tahun ke atas seperti itu, di mana ketika mereka usia 3 tahun, di sini kita sudah boleh nampak macam mana anak-anak kita, kanak-kanak, mereka sudah mula pandai untuk membina menara blok yang tinggi. Tak semestinya lurus sahaja. Kita akan mula perasan anak-anak kita ini sudah pandai untuk bermain blok. Mereka mula susun ke atas, mula susun ke bawah secara memanjang, tak semestinya secara lurus lah. Yang peliknya di sini, yang menjadi masalah, bila kita perhati anak-anak kita bagi blok, mainan-mainan blok yang berwarna-warni, yang berbagai bentuk yang boleh dipasang-pasang tu, tapi mereka tidak respon. Ini simptom-simptom yang macam ni, di sini kita perlu rujuk dengan segeralah dengan psikologis, ataupun secara berjumpa dengan terapis, atau boleh juga dengan pakar-pakar tertentulah. Takutnya ada simptom-simptom yang kita tidak ingini. Jadi tidak mengapa bila kita dedahkan awal permainan sebegini dengan anak-anak kita. Jadi kita boleh perhati awal dan bagi mereka explore kemahiran motor halus mereka. Okay, saya sambung. Bila menginjak usia 4 tahun, diorang punya koordinasi mata mereka makin tepat. Kalau mungkin masa 3 tahun mereka bermain pasang-pasang blok disertai dengan emosi. Bila tak terpasang pula tidak terpasang pula blok tu di mana? Tidak bersambung pula blok tu dengan yang seperti yang dia mahu, maka dia akan marah. Itu biasa berlaku dalam tempoh 3 tahun begitu, 2-3 tahun. Namun bila masuk ke fasa 4 tahun, di sini mereka sudah mula pandai, koordinasi semakin tepat, dan mereka sudah pandai bermain dengan emosi mereka mula stabil sudah. Okey, cakap tentang contoh pensel yang saya kongsikan tadi. Macam mana ketika mereka sudah menginjak usia 3-4 tahun, daripada cylindrical grabs kepada digital grabs. Kali ini cara dorang pegang pensel ketika usia 3-4 tahun adalah secara modified tripod grabs. Macam mana modified tripod grabs? Semua jari mereka akan pegang pensel seperti ini. Kan tadi cylindrical grabs, kemudian digital grabs, kemudian yang macam ni adalah yang fasa sekarang ni 3-4 tahun adalah mereka memegang pensel secara modified tripod grabs. Ketika 5 hingga 6 tahun yang seterusnya, mereka sudah mula untuk memegang cara yang betul, iaitu secara tripod grabs, mungkin menggunakan 3 jari sahaja, seperti kita menulis dengan tulisan yang betul lah. Seperti itu. Memegang pensel ataupun proses memegang pensel dengan betul merupakan adalah contoh-contoh kemahiran motor halus yang kita boleh rangsang dengan anak-anak kita lah, seperti itu. Jadi
bila anak-anak kita menginjak usia 5-6 tahun sudah, di sini kita boleh lihat kemahiran motor halus mereka banyak sudah berkembang dengan baik. Di sini kita boleh tengok macam mana anak kita sudah mula pandai untuk memakai baju sendiri, memakai seluar sendiri, membutang baju. Sebab membutang baju mereka akan menggunakan jari jemari mereka, betul tidak? Kan? Mereka sudah mula untuk memakai tali kasut sendiri. Seperti itu adalah pengembangan yang sangat baik. Dan lagi baik jika mereka pandai sudah mula untuk menggunting. Menggunting ni adalah benda-benda yang mak-mak ni lah, kan? Bila anak yang masih kecil lagi, belum masuk sekolah darjah lagi, benda-benda yang tajam ni palinglah kita tak nak bagi dengan anak-anak kita. Tapi sebenarnya itu adalah tindakan yang kurang bijak juga sebenarnya. Kita boleh sekali-sekala kita boleh ajar, perlu juga kita ajar mereka untuk menggunting, belajar cara menggunting kertas. Mungkin taklah kita bagi gunting yang betul-betul tajam tu kan. Ada kan gunting mainan budak yang tidak tajam sangat. Kita ajar mereka untuk menggunting kertas menggunakan gunting mainan terlebih dahulu. Jadi jari mereka akan kita gunakan masukkan dalam lubang gunting, dan mereka akan cuba untuk menggunakan gunting tersebut sampailah kertas-kertas tersebut menjadi cibisan-cibisan. Itu juga merupakan kemahiran-kemahiran motor halus yang kita perlu rangsang dengan anak-anak kita. Mungkin di situ kita boleh dedahkan ketika mereka berusia 5 hingga 6 tahun dengan kawalan ibu bapa ataupun penjaga. Okey, macam mana pula bila anak-anak kita telah masuk dunia persekolahan? Ketika umur 7 tahun hingga 12 tahun pula. Di sini pun kita perlu perhati juga macam mana kemahiran motor halus mereka berkembang. Okey, kalau perasan anak-anak kita bila telah masuk umur 7 tahun, darjah 1, kan? Ketika masuk darjah 1, pensel memang tak akan lari dari mereka sebab dah masuk dunia persekolahan. Buku dan pensel memang tak akan lari daripada mereka. Jadi di sini mungkin kita tak perasan, dan kita sebenarnya memang telah lalui pun benda tu kan. Bila darjah 1 kita nak belajar untuk menulis dan mengeja, kalau perasan cikgu-cikgu akan menggunakan buku latihan yang menekap, tekap kan. Anak-anak kita akan menyambungkan titik-titik huruf tersebut. Mungkin mereka sudah tiada masalah cara memegang pensel dengan betul. Jadi mereka akan mula menekap dengan huruf yang besar untuk tekap pelan-pelan. Tulisan yang mereka buat dalam darjah 1 darjah 2 tersebut adalah latihan untuk perkembangan kemahiran motor halus mereka pada jari jemari mereka, jari dan tangan mereka sebenarnya ketika itu. Jadi seiring waktu berjalan sehingga umur 4 tahun pula, darjah 4 iaitu umur 10 tahun. Jadi mereka sudah mula untuk tidak menggunakan tekapan, tetapi mereka menggunakan latihan kosong dan mula menulis sendiri dengan tulisan yang lebih kecil daripada sebelumnya ketika mula-mula belajar. Di situ kita pun dapat lihatlah macam mana mereka sudah mula untuk memanipulasikan macam mana orang dewasa buat. Yang penting mereka rajin untuk menulis hingga dapat menghasilkan tulisan yang cantik. Di situ kita dapat lihatlah kemahiran motor halus mereka berfungsi dengan baik. Tuan-puan, di sini saya cakap panjang lebar tentang perkembangan psikologi bayi dan kanak-kanak. Kenapa sebenarnya pentingnya kita untuk ambil tahu benda ni? Agak-agaknya kenapa penting untuk kita ambil tahu? Tidak lain, tidak bukan mak, bakal ayah di luar sana, para bujang, para singgelilah di luar sana, tidak lain tak bukan adalah pendedahan untuk diri kita sendiri sebenarnya. Kan? Lagi-lagi yang masa bujang ni, inilah bahasanya. Lagi-lagi PKP dengan masa yang sangat panjang, yang banyak betul ruangan kosong, banyak ilmu rumah tangga, ilmu pendidikan anak yang kita boleh grab sama-sama, ambil sama-sama. Okay? Tidak lain tidak bukan untuk pendedahan diri kita sendiri, persiapan kita bila nak ada anak akan datang, ataupun yang bila ada anak sekarang ni, masih belum terlambat untuk kita perhati macam mana perkembangan. Kita nak rangsang, kita nak bantu anak-anak kita ini untuk berkembang dengan sihat walafiat begitu. Jadi at least bila dah ada ilmu awal, kita sudah mula perasan. Kita akan mula perasan tu apa simptom-simptom yang kita rasa macam pelik je anak aku ni kan. Macam ada something wrong je. Kenapa anak si dia sudah mula pandai untuk memegang benda yang kecil, sedangkan anak aku sudah 1 tahun belum pandai. Di situ ibu bapa yang dah ada ilmu awal ni, dia akan mula perasan, dia akan mula rasa something wrong, dan kita boleh bertindak. Bila ada masalah, ada simptom-simptom yang kita perasan tidak patut ada pada anak kita ni, so tindakan awal kita boleh buat adalah kita jumpa terapis, ahli terapis, kita boleh jumpa ahli psikologis, kita boleh juga jumpa dengan para pakar-pakar, doktor-doktor yang mana berkenaan
dengan perkembangan anak-anak kita ni. So tindakan awal boleh dibuat dan kita dapat cegah awal juga segala masalah yang boleh berlaku lebih teruk ke depannya lah, seperti itu. Jadi semoga perkongsian yang sedikit sahaja ini mampu memberi manfaat kepada pendengar semuanya. Okay, jangan lupa like, subscribe dan juga share channel kami yang baru kami buka di YouTube. Juga ada page kami di Facebook dan juga Instagram, Psytrillance, PSYTRILANS. Okay, insyaAllah itu sahaja daripada saya. Nantikan video seterusnya. Okay, wallahu a'lam.